Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat pembentangan tentang tugasan yang telah diberikan oleh doktor kami. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syamuddin bin Abdul Karim, nombor matrik 198. Terusnya, Nama saya Nur Ain Suraya binti Muhammad Noor, nombor matrik 196233. Nombor matrik 196588. Seterusnya. Nama saya Suhaila Amirah binti Mak Saufi. Nombor matrik saya 195956. Okey, hari ini pembentangan ini kami akan menerangkan tentang isu berkaitan dengan food security ataupun kawalan makanan di Malaysia semasa PKP berlangsung. Okey, ada apa-apa tak isu yang berkaitan yang mana boleh keluarkan? Okey, selepas tugasan diberikan, saya telah mencari beberapa maklumat dan saya telah terjumpa satu artikel yang mengatakan bahawa sekuriti makanan di Malaysia masih terkawal dan mencukupi untuk rakyat Malaysia sekiranya rakyat Malaysia tidak membuat pembelian secara panik. Kalian ada jumpa apa-apa maklumat tentang sekuriti makanan di Malaysia? Yang saya tidak sengaja tengok dalam TV, dalam berita dunia, dia mengatakan Vietnam akan bersetuju tanda tangan kontrak pengimportan beras dan tak ada isu lagi lah yang stok makanan negara kita tidak mencukupi. Oh, kiranya dia sambung kembali lah import makanan. Vietnam. Suraya? Suat, Okey, ada penambahan? Kalau pasal apa ni namanya? Food security ni baru-baru ni kan disebabkan musim PKP, Perdana Menteri telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dengan peruntukan 1 bilion untuk sebagai dana kawalan makanan kepada rakyat Malaysia. So duit ni dapat bantu supaya bekalan makanan di Malaysia ni cukup lah untuk rakyat Malaysia. Sebab masing-masing pun tak kerja kan masa PKP. So kiranya mereka ada duit lah untuk beli bekalan makanan. Hisham, apa pendapat anda? Okey, pada pendapat saya tentang isu yang berkaitan dengan makanan di Malaysia, di sini saya melihat tentang kalau dari segi beras, sebagai contoh lah, saya ambil dari segi beras, kita dapat lihat bahawa banyak supplier yang mana daripada negara-negara luar yang mampu untuk kita import daripada luar untuk masuk ke dalam negara kita, menjamin ketersediaan makanan tu terutamanya kepada rakyat-rakyat kita, rakyat-rakyat Malaysia. Dengan itu yang kerajaan kaji selidik semua, alhamdulillah, walaupun kita mengalami satu musibah tapi kita mampu lagi bertahan dengan jayanya. Okey, korang ada apa-apa faedah ataupun kelebihan ke kita? Lepas tu saya nak tambah sikit. Tak apa, Soilah. Ya. Pada pendapat saya lah, walaupun begitu kita perlu buat langkah berjaga-jaga seperti membuat langkah penambahbaikan untuk mengatasi krisis makanan yang mungkin akan berlaku. Satulah saya nak cakap pasal isu PKP ni, sebab kita kan ladang pertanian kita banyak mengambil buruh daripada luar.
So Mm. sebabkan musim PKP ni, buruh-buruh ni terpaksa dihantar pulang ke negara mereka ataupun macam tu lah. Diorang tak boleh nak bekerja sebab negara kita pun tengah lockdown sekarang kan. So daripada situ hasil negara pun tak dapat nak tambah. Macam tu lah. Lepas tu saya ada baca satu artikel yang dia macam menggalakkan semua rakyat Malaysia untuk melakukan pertanian bandar, urban farming. Macam jenis sayur-sayuran yang senang yang memang kita selalu guna. Contohnya macam kita tanam sawi, tanam bawang ke. Macam walaupun kita duduk dekat rumah flat ke, rumah yang tak ada kawasan tanah lapang, tapi dengan melakukan pertanian bandar ni boleh salah satu kaedah lah juga untuk security makanan. Betul tak? Betul? Saya setuju. Betul juga. Saya Sebab pun ada macam- terbaca tentang Sebab macam masa PKP ni tak semua pekerja ataupun peladang boleh pergi ke ladang untuk menjalankan aktiviti pertanian. Mungkin dalam 60% saja. So kudrat tu tak mencukupi untuk menghasilkan banyak hasil pertanian. Betul. Betul. Okay. saya pun terbaca tentang salah satu langkah di mana kerajaan mencadangkan untuk rakyat Malaysia ni menukar menu asas kita, iaitu beras contohnya, kepada makanan-makanan yang tidak efek lah masa PKP ni. So ada apa-apa lagi? Okay lah, melalui musim PKP ni kan, banyak sebenarnya cadangan yang boleh diambil untuk kita tambah baik bekalan makanan kita. So boleh tak sesiapa bagi satu cadangan macam mana food security di Malaysia ni terjamin? Okay, saya dulu. Okay, bagi pendapat saya lah. Apa nama itu? Sektor pertanian ni merupakan salah satu sektor yang penting untuk negara kita. Dia sama ada dari segi import, ekspor ataupun untuk kegunaan rakyat Malaysia. Tapi masalah sekarang kenapa still negara kita dari segi pertanian still merudum. Maksudnya jauh ketinggalan daripada negara-negara luar. So saya rasa salah satu cadangan, sekiranya ada masalah macam COVID ni berlaku lagi, tak salah kot kalau kerajaan meningkatkan macam dari segi teknologi dan infrastruktur. Macam mana nak cakap Mesin-mesin tu kena lagi canggih. Mesin-mesin tu kena lagi canggih. Tapi macam kita tahulah mesin-mesin yang canggih tu memerlukan kos yang tinggi. Tapi bagi saya tak salah kot kita menggunakan kos yang tinggi tu untuk menghasilkan banyak hasil macam pertanian. pelaburan seumur hidup lah. Betul. yang terbaik lah. Betul. Apa pendapat kalian tentang cadangan yang lain? Macam saya, pendapat saya lebih kurang macam Fatihah. Cuma kat sini kita boleh buat penambahbaikan dari segi R&D. Lepas tu penstrukturan semula dari segi pertanian. Contohnya macam biji-biji benih ke, kita boleh buat penyelidikan macam mana nak hasilkan biji benih yang baik, yang boleh menghasilkan baka yang baik. Berkualiti. Menghasilkan baka yang baik, kualiti, kuantiti kan? Betul? Sekejap. So tak, di samping tu macam hasil pun mungkin boleh bertambah. So Kini dengan adanya research and development R&D dapat meningkatkan lagi lah kualiti dan kuantiti bagi biji benih tu. So kita tak payahlah bergantung sangat pada negara luar. Sebab kita ada hasil kita sendiri. Faham. Sebab nak kurangkan modal kepada negara untuk
Okey, cadangan seterusnya. Siapa ada cadangan lagi? Suhaila dengan Hishamuddin. Ada cadangan tak? Dulu. Pada pendapat saya, bagi saya lah, saya rasa Apa kata kita mula dengan sebagai Suhaila contoh sekejap? kita lihat daripada Sebab Oh, macam okey, baik. tersangkut. Mungkin boleh Boleh Suhaila. Okay, pada pemikiran saya, selain daripada R&D dan teknologi lah, kita boleh mengarahkan stakeholder atau pemerintah, kerajaan seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas-Tani untuk memperbanyakkan lagi subsidi untuk membantu golongan petani. Contohnya membagi tanah sebanyak 2-3 hektar dan kerajaan juga macam kita lebih menekankan daripada pertanian hektar kepada pertanian pokok demi pokok daripada hektar demi hektar. Sebab kalau kita guna hektar demi hektar, mesti banyak ruang kosong dan hasil tu kurang. Kalau kita gunakan pokok demi pokok, lebih banyak hasil yang kita dapat sebab lebih banyak tanaman yang kita boleh tanam. Faham tak? Faham? Okay, dia gunakan pokok je lah. Maksudnya macam kalau sama ni kita ada batas yang ada jarak kan. Boleh ke macam dapatkan sikit pokok demi pokok, bukan guna hektar macam luas dengan luas hektar tapi pokok tu sikit je, faham tak? Hasilnya kawasan tu luas tapi pokok dia sikit. macam tapi pokok sikit. Itu kan maksudnya Dia kan? Banyak dia ruang tak kosong. Dia tak functionkan keluasan tu betul-betul. Dengan betul. Yes. Faham. Okay, saya Boleh. Okay, pada pendapat saya lah, daripada saya fikir berkaitan dengan masalah ni, saya rasa kerajaan boleh buka satu tempat di mana untuk pertanian. Contohnya kalau dari segi luar bandar tu kita nampak rakyat lebih kepada sumber makanan yang berlainan. Contoh di Cameron kita lihat sayur-sayuran, benda-benda yang tanaman yang suhunya rendah. So kalau kat luar bandar contohnya di pantai timur, beras, pokok kelapa, so semua tu boleh kita buat, kerajaan boleh buka satu tempat di mana di kawasan luar bandar dan semua rakyat mampu untuk menjamin pendapatan balik lah. Kiranya daripada yang saya cakap tadi, kiranya relate lah dengan Suhaila berkaitan dengan pembukaan kawasan. Macam pertanian baru lah. Pertanian baru. Kiranya kita buat, kita buka kawasan tu untuk rakyat bercucuk tanam yang dalam skala yang besar, kiranya macam tidak terlalu kecil semua sekadar untuk makan. Ni boleh terus ke import ke keluar daripada negara ke. Okay. Faham. Lepas tu saya nak tambah boleh sebab boleh. Hisham cakap buka macam kawasan pertanian baru dalam daerah ke macam tu kan. Lepas tu kita boleh macam menyediakan satu pusat pungutan dan pemprosesan hasil tu daripada bagi setiap daerah. So macam kuranglah guna kewangan petani macam tu. Lepas tu kiranya dengan ada pusat tu, hasil tu sekiranya hasil tu tak habis dijual, macam nak cakap kiranya hasil tu mudah dijual lah, kiranya tidak terbuang. Ya, macam dapat ditampung lah macam Itu saja. Tak ada apa-apa lagi nak tambah? Rasanya saya tu saja kot. Ada lagi apa-apa nak tambah?
Ya, Saya tiada. tak ada lah. Berdasarkan info yang tu. Saya lah. Tak ada kot. Okay. So, Okay, sekian sahaja. Penutup. Sekian saja pembincangan kita pada petang ni. Okay, bye. Bye. Terima See you kasih. soon. Stay at home. Stay safe. Selamat buka. Assalamualaikum. Salam.